Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan perempuan, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan Anda semua hari ini. Setelah pemecatan Khairi Jamaluddin, setelah penggantungan Syamsuddin Nursin, dan juga pemecatan Noh Omar, kemanakah hala tuju mereka? Setakat ini kita belum tahu, dan setakat ini juga kita dapat lihat KJ masih menanti parti yang sesuai dengan beliau. Akhirnya Noh Omar pula membuat satu keputusan yang menggemparkan Zahid Hamidi, dan saya rasa ini juga menggemparkan seluruh pejabat Perikatan Nasional, termasuk parti-parti di dalam PN, yaitu PAS dan Bersatu. Menurut Noh Omar, dengan kenyataan Noh Omar ini, adakah Anda setuju beliau untuk menjadi penceramah bebas? Menurut Noh, nak jadi penceramah bebas, adakah Noh Omar akan bertukar profesi beliau? Beliau akan menjadi penceramah bebas. Dan persoalannya, saudara-saudara, kenapa beliau mahu menjadi penceramah bebas? Dan dilihat juga di dalam artikel ini bahwa Noh Omar yang ingin menjadi penceramah bebas ini sudah namanya bebas. Beliau juga bebas untuk diundang, tidak kira daripada parti lamanya yaitu UMNO, tidak kira daripada parti Perikatan Nasional, dan saya rasa daripada Pakatan Harapan pun kalau nak jemput beliau pun tidak ada masalah. Menurut satu artikel, nak jadi penceramah bebas, Noh ikrar mahu bercakap benar. Oke, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe, sebab subscribe itu percuma. Pemimpin UMNO yang disingkir Noh Omar berkata, beliau berhasrat untuk menjadi penceramah bebas di pentas politik. Noh juga berkata, dia terbuka untuk berceramah di mana-mana platform yang ditawarkan kepadanya, termasuk Perikatan Nasional maupun UMNO. Dan sekiranya parti lamanya itu menghantar undangan kepadanya, menurut Noh Omar, saya tengok dulu, katanya ketika ditanya rancangannya selepas dipecat UMNO. Sekarang saya tengah berehat, menurut Noh Omar, tapi yang confirm dan pasti, yang garanti, beliau akan menjadi penceramah bebas. Dan ini satu keputusan yang mengejutkan Noh Omar untuk Zahid Hamidi, untuk Muhyiddin Yassin, dan Hadi juga saya rasa. Jadi kalau esok dalam PRN ke, atau sekarang ini ke, kalau Bersatu nak jemput saya bagi ceramah, saya ceramah. Kalau PAS jemput pun, saya akan datang. Kalau UMNO pun sudah jemput, saya, kalau nak jemput, no problem. Saya dimanapun, saya ceramah. Saya akan cakap perkara yang benar, paling kurang apa yang berlaku. Menurut Anda, tuan-tuan dan bapak semua, adakah Noh Omar, walaupun beliau bukan lagi ahli politik, namun menjadi penceramah bebas? Adakah Zahid Hamidi, adakah seluruh UMNO akan menjemput beliau untuk ataupun mengundang beliau ke dalam acara untuk memberikan ceramah? Pada 27 Januari yang lepas, bekas ketua UMNO Selangor itu telah dipecat. Noh pada mulanya digantung selama 6 tahun kerana didakwa melanggar disiplin UMNO, tetapi beliau dipecat selepas meminta parti itu menyingkirkan keanggotaannya. Berikutan itu, Noh juga dilaporkan berkata sedang menunggu tawaran terbaik. Menurutnya UMNO takkan menang di Selangor. Noh berkata dia menjangkakan UMNO akan menghadapi cabaran yang sukar di Selangor semasa pilihan raya negeri, terutama dalam keadaan parti itu berdepan Bersatu dan PAS. Adakah maksudnya Noh Omar yang berpihak kepada Bersatu dan PAS, ataupun hanya kajian daripada Noh Omar sendiri? Menurut bekas ahli parlimen Tanjung Karang itu, pilihan raya umum baru-baru ini menyaksikan UMNO tidak dapat mempertahankan kursi parlimennya, walaupun di kawasan yang pernah menjadi kubu kuat parti itu. Dengan ini UMNO bekerja sama dengan DAP dan mendakwa tugas bekas partinya itu akan menjadi lebih sukar kerana ramai orang Melayu akan mengalihkan sokongan mereka kepada PN. Adakah kita dapat lihat di sini Noh Omar yang semakin berat kepada Perikatan Nasional, dan pada akhirnya beliau nak jadi penceramah bebas, dan Noh juga berikrar mahu bercakap benar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Setelah beberapa waktu
Khairi Jamaluddin yang dipecat dan Hishamuddin Nussin yang digantung keahlian di dalam UMNO. Hanya dua nama ini yang menjadi perbualan, menjadi sebutan ramai orang setelah mereka dikenakan tindakan. Ada spekulasi yang menyatakan, patutkah Khairi Jamaluddin membentuk parti baru seperti yang telah dilakukan oleh Syed Saddiq? Dan ataukah patutkah KJ menyertai PH ataupun menyertai PN? Tetapi di mana-mana pun KJ sebenarnya, bagi saya pendapat secara pribadi, kedua-duanya ada baiknya dan buruknya. Sekiranya KJ menyertai PH ataupun parti komponen di dalam PH, dalam masa yang sama PH dan UMNO ataupun Barisan Nasional membentuk satu gabungan untuk mempunyai satu gabungan membentuk kerajaan hari ini. Adakah UMNO BN akan membenarkan perkara ini, di mana sekiranya PH menerima KJ di dalam kerajaan perpaduan? Adakah UMNO pun selesa di dalam kerajaan perpaduan sekiranya KJ pun akan diterima oleh PH? Itu kalau di dalam PH. Kalau PN pula, adakah pemimpin-pemimpin bekas UMNO di dalam Bersatu akan menerima Khairi Jamaluddin? Dan satu spekulasi menyatakan bahwa ada baiknya KJ membuat parti baru, disebabkan KJ memang mempunyai pengikutnya yang sendiri dan memang ramai yang suka dengan Khairi Jamaluddin. Saudara-saudara semua, akhirnya Ahmad Maslan membuat kenyataan, ataupun saya rasa ini adalah amaran yang paling keras kepada Khairi Jamaluddin, kepada Hishamuddin Nussin, dan saya rasa kepada Anwar juga sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Menurut kenyataan Ahmad Maslan, parti dalam PH jangan terima pemimpin UMNO yang dipecat dan digantung, kata Ahmad Maslan. Wow, satu kejutan, satu pengumuman daripada Ahmad Maslan yang bagi saya ini memang satu amaran lah bagi saya. Gesaan dibuat kepada parti dalam PH supaya jangan menerima pemimpin atau ahli UMNO yang dipecat atau digantung baru-baru ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan membuat gesaan kepada parti dalam PH selepas terdapat spekulasi berhubung permohonan bekas pemimpin UMNO untuk menyertai parti-parti komponen dalam gabungan itu yang terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah. Mungkin tidak dinyatakan nama, tetapi setakat ini yang saya tahu Zahidi yang ingin memasuki PKR. Namun ada beberapa bahagian-bahagian PKR yang tidak menerima Zahidi sebenarnya. Atas dasar saling hormat-menghormati, wajarlah permohonan mereka itu ditolak dan tidak menerima mana-mana ahli UMNO yang ingin menyertai parti dalam kerajaan perpaduan. Mengapa mereka tidak pula memilih parti Bersatu ataupun PAS yang sebelum ini dikatakan mesra dan tidak bersama kerajaan, katanya dipetik dalam satu laporan. Jadi saudara-saudara semua, adakah Anda setuju Khairi Jamaluddin menyertai PAS ataupun Bersatu? Disebabkan untuk menghormati pembentukan kerajaan perpaduan, mereka tidak boleh dimasukkan di dalam Pakatan Harapan, parti-parti komponen di dalam PH. Apa komen Anda saudara-saudara? Ataupun mereka memang sudah tidak diterima pun oleh PN ataupun PH? Atau adakah KJ dan juga Hishamuddin mungkin bakal bergabung membentuk satu parti baru? Ataupun kita jangan lupa juga ada parti di luar daripada kerajaan juga yang tidak menjadi sebutan, yaitu Parti Pejuang ataupun Gerakan Tanah Air di bawah pimpinan Pejuang, di bawah pimpinan Mukris Mahathir, GTA di bawah pimpinan Mahathir. Adakah itu pun relevan juga? Apa komen Anda saudara-saudara semua? Sekiranya KJ dan Hishamuddin bersama-sama di dalam Pejuang, adakah satu langkah politik yang kita boleh katakan bijaksana ataupun mungkin tidak relevan? Apa komen Anda? Tapi bagi saya, untuk KJ dan Hishamuddin membentuk satu parti baru mungkin salah satu jalan yang selamat juga. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.